Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada pertemuan kita pada minggu yang ke-6 ini. Dan insya-Allah kita akan teruskan pada tajuk kita yang berikutnya, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Baik, pada pertemuan kita yang lepas, kita telah membincangkan tentang konsep etika, yang mana kita telah mempelajari etika dari sudut klasik, moden, dan kita juga membincangkan tentang etika dari sudut pandang kepelbagaian, sumber-sumber, okey. Dan juga kita melihat perbandingan antara etika dan juga akhlak, yang mana akhlak yang Islam bawa tersebut adalah yang paling komplit sekali lah, okey. Dan dia tidak sama sekali seperti mana kefahaman yang dibawa oleh sarjana barat berkaitan dengan etika dan moral tersebut. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahaskan dengan lebih mendalam, yang mana kita akan melihat etika dan peradaban ini dalam kepelbagaian masyarakat sebenarnya. Okey. So, seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita perhatikan bila berlakunya migrasi ataupun migrasi ini, perpindahan satu bangsa, okey, dia juga turut membawa kepada perpindahan budaya sebenarnya. Okey, maka di situ wujudlah kepelbagaian ataupun diversity. Okey. So, etika dan peradaban ini bila berlakunya fenomena migrasi, okey, dan kepelbagaian ini, maka etika dan peradaban juga melalui proses, okey, proses kepelbagaianlah. Okey. Jadi kalau kita perhatikan sebelum datangnya Eropah ke Asia ini, yang disebut sebagai era pra-kolonial, PRK, okey. Maka kalau kita perhatikan telah wujudlah satu putaran migrasi di wilayah alam Melayu ini, yang mana telah menemukan beberapa peradaban. Kalau kamu buka muka surat dalam buku yang kamu beli itu, muka surat 40, dia ada menceritakan dalam pendahuluan tersebutlah. Okey, cuma saya share juga sedikit, yang mana bila datangnya peradaban ataupun pedagang daripada India, China, okey, Timur Tengah. Jadi di situlah berlakunya proses, okey, asimilasi, okey, ataupun amalgamasi, okey. Jadi kita akan melihat dalam bab ini bagaimana perkara tersebut berlaku, okey, dan kita akan bincangkan bentuk-bentuk kepelbagaian tersebut, insya-Allah. Dan setelah itu berlaku era kolonial, kan. Yang mana era kolonial ini, kalau kita tengok era pra-kolonial, dia tidak melibatkan paksaan sebenarnya. Okey. Jadi apa maksud saya paksaan itu? Kalau kita tengok era kolonial, dia orang membawa masuk orang Cina, India, okey, demi untuk keuntungan ataupun disebut sebagai kapitalis lah. Okey. Tapi kalau macam sebelum zaman pra-kolonial, dia tidak berlaku begitu. Disebabkan era pra-kolonial ni pedagang yang datang dalam keadaan sukarela. Okey, dia orang datang, di situlah wujudnya apa? Nyonya, baba dan nyonya kan. So kita akan tengok nanti satu persatu, insya-Allah. Jadi bila era kolonial ini melalui perdagangan dan penjajahan, okey, jadi dia membawa peradaban dan sistem etika yang datang daripada Eropah. Yang mana sebelum ni kita dah tengok era Enlightenment kan. Yang mana sebelum tu Renaissance dan sebagainya kan. So etika dan juga peradaban daripada barat dibawa masuk apabila berlaku era kolonial. Okey. Jadi
itulah kalau kita tengok bagaimana susur galur perjalanan bila kita membahaskan tentang etika dan juga peradaban ini. Okey. Jadi kalau kita tengok tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, okey, percampuran antara timur dan barat. Okey, jadi dia berlaku satu proses integrasi yang disebut sebagai asimilasi. Ataupun juga disebut akomodasi, akulturasi, amalgamasi. Okey. Ini semua kalau kamu nak tengok, kamu boleh buka juga dalam buku kamu. Okey, yang mana dia menceritakan tentang konsep-konsep amalgamasi. Ini semua dia duduk dalam perbahasan integrasi sebenarnya. Kalau kamu buka muka surat 46, okey, kalau kita tengok akomodasi, dia membawa maksud apa? Penerimaan norma nilai etnik lain, menghormati budaya masing-masing. Okey, dalam buku kamu muka surat 46 dia ada bahaskan asimilasi ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada progres integrasi sehala yang akhirnya menghasilkan satu kelompok masyarakat yang berkongsi budaya, bahasa dan juga agama. Okey. Jadi kalau kita tengok proses asimilasi ini dia berlaku dalam kalangan masyarakat Cina di Kelantan yang mana kesemuanya diorang boleh bertutur dalam dialek Kelantan. So kalau kamu perhatikan, Ustaz tengok dalam TikTok ada seorang orang Cina tu kan, orang duk panggil dia Mek kan. Dia boleh kecek Kelantan kan. So kalau kita perhatikan juga orang Melayu di Thailand. Okey, ada juga kan boleh bercakap dalam dialek Thailand dan sebagainya. Kelompok baba dan nyonya. Okey. Jadi kalau kita perhatikan proses asimilasi ini dia terbahagi kepada dua, iaitu asimilasi dari sudut budaya dan asimilasi dari sudut struktur. Okey. Kalau kita tengok dari sudut budaya ni kata kelompok yang kecil akan mempelajari budaya kelompok yang besar. Kan, kelompok yang kecil mempelajari budaya kelompok yang besar. So kalaulah orang Cina datang ke tanah Melayu, okey, dia orang dikira sebagai kelompok yang kecil lah. Okey. Baik. So kamu boleh tengok lagi dalam buku kamu berkenaan dengan amalgamasi itu apa? Okey, yang mana proses pencantuman biologi. So amalgamasi ni proses pencantuman biologi yang mana terhasil melalui apa? Melalui perkahwinan campur lah. Okey. So definisi-definisi bagi perkataan-perkataan yang telah saya sebutkan kepada kamu tadi sebenarnya kamu boleh cari, kamu boleh rujuk kepada Kamus Perserotan Melayu, okey, yang kamu boleh search dia melalui internet, okey, ataupun di dalam buku kamu pun ada menceritakan tentang perkara tersebut. Baik. So kalau kita perhatikan era kolonial ini melalui migrasi buruh baksaan ini, maka wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Jadi sebenarnya sebelum penjajahan wujud ataupun tidak golongan-golongan Cina, India ini wujud, tapi diorang ni datang dalam keadaan tidak dipaksa seperti mana yang berlaku pada zaman kolonial. Okey. Jadi setelah era pasca kolonial jadi pasca kolonial setelah selesai era penjajahan kalau kita tengok kan. Jadi dia terus membawa kepada proses kepelbagaian di alam Melayu secara umumnya lah. Okey. So membawa kepada era globalisasi. Okey, yang mana semua dalam masyarakat Melayu ini yang telah berlaku proses kepelbagaian budaya dan juga bangsa ini, maka dia terus berlaku asimilasi budaya, berlaku amalgamasi, okey, yang mana tadi Ustaz sebutkan kepada kamu lah. So proses akomodasi, akulturasi itu dia ada proses yang dia adalah proses yang berbeza-beza. Baik. So kalau kita tengok setelah berlakunya 3 era tersebut, maka berlaku satu era lagi yang lebih
menyerlah proses kepelbagaian itu rancak berlaku, iaitu proses digitalisasi. Okey, proses digitalisasi yang mana proses kepelbagaian itu berlaku dengan lebih kompleks lah, okey, yang disebut sebagai super diversity. Maknanya kepelbagaian yang orang kata terlalu rancak ataupun super ni apa kita kata kuat lah kan, macam tu lah. Okey, so kalau kita perhatikan hari ini kita berada dalam zaman super diversity. Sebab apa? Seperti mana yang kita share sebelum ini, bila berlakunya era pendigitalan ini, maka semua dalam kalangan kita ni boleh mengetahui budaya, bukan budaya secara umum tetapi secara khusus kita boleh study. Kalau orang Cina ni, bangsa sekian-sekian ni, di negara Cina ni, apa yang diorang buat? Apa yang diorang percaya? Apa yang diorang punya disiplin ataupun prinsip? Kan, kalau hari ni anak-anak muda suka dengan Korea kan, so hari ni ada dalam TV yang berbayar kan, contohnya Astro ke, Netflix ke, Hotstar ke apa ke, semua kita boleh tengok dokumentari secara khusus dan kita boleh pelajari dia secara tidak langsung, kan. So hari ni kalau kita perhatikan budaya pakaian, budaya percakapan, budaya orang kata apa style, kan, style rambut, kan, ada dia punya trademark dia tersendiri. Baik, so kita akan tengoklah dalam bab ni insya-Allah dengan lebih detail. Okey, so hasil pembelajaran di akhir kita punya kelas nanti insya-Allah dia akan menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat diversity ataupun masyarakat kepelbagaian ini. Dan yang kedua, kamu dapat menganalisis kesan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai ini, masyarakat yang diversity ini. Apa impact etika dan peradaban bila berlakunya masyarakat yang pelbagai ini? Baik, inilah hasil pembelajaran setelah kamu selesai dalam kuliah kali ini. Dan kalau kita tengok dalam tajuk ini, kita akan sentuh pada 4 perkara ataupun 4 topik yang agak besar sebenarnya. Okey, walaupun nampak simple tapi dia agak detail. Cumanya slide ini mungkin tidak sedetail seperti mana dalam buku. Dan kalau kamu perhatikan apa yang ada dalam susun atur kandungan tajuk ini, dia tidaklah sebiji ataupun sama seperti mana susun atur di dalam buku. Dia ada sedikit perubahan. Cuma walau bagaimanapun, dia tetap tidak keluar daripada tajuk perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. Baik. So kalau kita tengok, kita akan bincang pada tajuk yang pertama berkenaan dengan pembentukan etika. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat diversity ini. Bagaimana pembentukan etika dan peradaban itu berlaku? Baik, yang kedua, komponen etika dan peradaban. Bagaimana etika dan peradaban ini wujud? Okey. So berdasarkan persekitaran, okey, berdasarkan demografi masyarakat. Okey. So ini semua dia memainkan peranan penting dalam membentuk etika dan juga peradaban dalam sesebuah tamadun. Dan kita akan lihat juga nanti pada bab yang ketiga atau topik yang ketiga, minta maaf tentang Selat Melaka, kan, yang mana Selat Melaka ni dia merupakan sebuah kota metropolitan satu ketika dulu sebenarnya. Okey. Dan juga 4 iaitu berkaitan dengan pendigitalan sejagat, ya. Baik, kita tengok satu persatu insya-Allah dengan masa yang ada. So kalau kita perhatikan setiap tamadun ini dia ada nilai etika dan peradabannya masing-masing. Okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka satu ketika dahulu pada abad yang ke-14, okey, yang mana pada ketika itu setiap masyarakat ataupun setiap
mereka yang datang ke alam Melayu ini masing-masing ada nilai tersendiri. Okey, pada ketika dulu orang Melayu sendiri dia ada dia punya tata susila masing-masing. Okey, kalau kita perhatikan orang Melayu dulu dia dah ada dah dia punya apa orang kata pepatah kan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Okey, tu ada typo sedikit. Air yang dicincang tidak akan putus. Okey, muafakat membawa berkat. Okey. So banyaklah lagi orang kata apa pepatah-pepatah Melayu itu yang mana menggambarkan bagaimana budaya ataupun cara bangsa Melayu pada ketika itu. Okey, dalam masa yang sama kalau kita perhatikan Cina juga ada dia punya nilai peradaban dia tersendiri. Okey, begitu juga Hindu, begitu juga Barat, okey. Dan khusus yang utama sekali adalah Islam itu sendiri. Okey, yang mana sifat-sifat ataupun nilai yang berada dalam Islam itu dia telah pun terasimilasi okey di dalam jiwa ataupun hati sanubari orang Melayu itu sendiri. Baik. Nanti kita akan tengok apa itu adalah, apa itu syaja'ah, apa itu hikmah, iffah dan hurriyah. Baik. Yang lain-lain itu nanti kamu boleh tengok insya-Allah ada perbahasannya di dalam buku secara detail. Okey. Baiklah. So kita juga telah membincangkan tentang definisi etika dan peradaban sebelum ini. Okey, cumanya dipaparkan tentang definisi etika dan peradaban ini sebagai satu refresh untuk kamu ataupun untuk kita semua. Maknanya kalau kita tengok etika itu dia adalah prinsip moral atau nilai-nilai kesopanan yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan manusia. Okey, manakala peradaban dia adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesebuah ataupun sesuatu bangsa lah. Okey. Dan kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa ataupun ataupun boleh bermaksud peradaban ini adalah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Once bila dia ada sosial, dia ada budaya, maka itulah disebut sebagai satu peradaban dalam sesebuah bangsa tersebut. Okey. Baiklah. So kalau kita tengok bagaimana etika dan juga peradaban ini dibentuk dalam masyarakat yang pelbagai ini. Okey, yang pertama sekali kita tengok sistem kepercayaan lah. Kalau tadi kita tengok India dia ada karma, dia ada dharma, okey. Dia ada kalau barat tadi dia ada love, okey, dia ada dalam Islam dia ada adalah, okey. Sistem kepercayaan itu sebenarnya dia membentuk nilai akhlak ataupun etika dalam sesebuah masyarakat sebenarnya. Okey. Kalau macam dulu sebelum datangnya Islam ke alam Melayu, dia orang ada animism, dia ada Hinduism, dia ada Buddhism. Okey, ada kepercayaan dan juga agama yang mana membentuk etika pada ketika itu. Kan sebelum datang Islam mereka percaya ada pantang larang tertentu kan yang mana mereka tidak boleh sanggah, tidak boleh langgar dan sebagainya. Dan yang kedua penempatan masyarakat, okey, di mana masyarakat itu ditempatkan, okey, dan penempatan itu memainkan peranan dalam membentuk etika dan peradaban. Dan yang ketiga kalau kita perhatikan sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Ada kan kita tengok sistem pemerintahan tradisional, sistem pemerintahan moden, itu semua adalah satu proses yang membentuk etika sebenarnya. Okey, orang bawahan perlu patuh kepada orang atasan. Okey, golongan dulu golongan bangsawan. Okey. Baiklah. So sistem perundangan yang teratur, okey, dan sistem nilai serta moral. Baik. So satu ketika dulu kalau kita tengok dalam hukum kanun Melaka kan, diterapkan undang-undang Undang-Undang Laut Melaka sebagai contoh. Itu semua dia membentuk etika dan peradaban.
Okey, maknanya apa? Perundangan ini memang penting. Sebab itulah dalam Islam dia ada syariah. Okey, yang mana syariah ini dia merupakan peraturan. Yang mana tanpa peraturan maka manusia dia akan jauhlah daripada orang kata apa? Jalan yang sepatutnya dia tempuhi. Okey, dengan adanya peraturan maka dia akan ikut jalan yang sepatutnya. Baik. So kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, okey. Daya reka cipta, okey. Bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Ini semua adalah kalau kita perhatikan dia adalah penterjemahan kepada setiap kotak yang di atas tersebut. Okey. So bila ada sistem kepercayaan, okey, so dia akan wujud ataupun dia akan membentuk kelahiran sesebuah masyarakat tersebut. Okey. Begitu juga masyarakat bila dia duduk dalam sesebuah masyarakat tersebut, okey, dia akan membentuk daya reka cipta supaya penempatan masyarakat tersebut akan menjadi lebih baik. Okey. Begitulah seterusnya. Baik. Itu kandungan yang pertama yang kita nak sentuh, iaitu pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai ini. Baiklah, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, kita masuk kepada tajuk yang kedua, yang mana dalam tajuk yang kedua ni iaitu perbahasan tentang komponen etika dan juga peradaban. Baik. Dalam membentuk etika dan peradaban ini, sebenarnya bagaimana ia terbentuk sebenarnya? Okey, ia terbentuk melalui 4 perkara. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan persekitaran geofizikal. Okey. So biasanya kalau kita perhatikan sesuatu etnik ini, okey, sesuatu etnik dia mempunyai sejarahnya tersendiri, tradisi tersendiri. Okey. So kalau kita perhatikan geofizikal tanah Melayu ini, yang mana sebuah apa orang kata, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan, okey, dan juga Selat Melaka. Yang mana dia ni menjadi laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu tamadun Cina dan tamadun India. Okey. So daripada kalau kita tengok keadaan geografi, okey, tanah Melayu ini dia menjadi tempat pertemuan peradaban dunia sebenarnya melalui kegiatan perdagangan. Okey. So kalau sebelum saya nak teruskan tentang komponen ataupun tajuk yang kedua ni, untuk tajuk ataupun bahagian yang pertama ini, kamu boleh merujuk kepada muka surat 41, okey, dan 42, insya-Allah. Okey, kamu boleh rujuk dan baca okey bagaimana institusi sosial yang mana Ustaz sebut sebentar tadi, okey, ataupun institusi kemasyarakatan tersebut, okey, dia mewujudkan beberapa perkara yang mana boleh membentuk sesebuah tamadun. Okey. Aspek bahasa, sistem tulisan, okey, yang mana ini juga membentuk sistem peradaban sesebuah tamadun tersebut. Okey. Kamu boleh rujuklah nanti insya-Allah. Baik. So kita kembali kepada tajuk yang kedua, yang mana geografi sesebuah tamadun itu dia memainkan peranan penting dalam etika dan peradaban sesebuah tamadun. So kita bahas tentang alam Melayu, betul? Okey, ataupun tanah Melayu. So kita tahu bahawa tanah Melayu ni merupakan laluan utama, kan? Laluan utama. So hasilan daripada laluan utama tu dia wujudnya proses perdagangan. Okey. So kenapa perdagangan berlaku dan wujud di alam Melayu? Kerana alam Melayu ni dia menjadi sumber, okey, ataupun produk pertanian. Okey, dia banyak. So daripada situlah berlaku proses perdagangan
daripada China dan juga India. Okey. Baik. So, kesan daripada perdagangan itu maka dia mewujudkan peradaban majmuk. Kan? Peradaban majmuk dunia. Okey. Melalui difusi budaya. So, difusi ni kalau kita tengok pemindahan budaya Difusi kalau kita tengok dalam kamus kamus Dewan Bahasa, dia membawa erti pemindahan budaya. Jadi kesan daripada perdagangan tadi dia memindahkan sekali budaya dan juga peradaban daripada China dan juga India. Termasuklah Timur Tengah juga, ya. Baik. So yang kedua, di situ dia membentuk etika dan peradaban. Yang kedua kalau kita tengok masyarakat dan demografi. So kalau kita tengok masyarakat dan demografi ini, masyarakat ni dia merujuk kepada apa? Sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesebuah tempat dengan aturan dan juga cara tertentu. Okey, kalau kamu tengok dalam buku kamu pun dia ada menceritakan masyarakat tu merujuk kepada apa? Dia kata sekumpulan manusia yang berinteraksi. Okey, dan berlaku dalam sistem sosial yang terdiri daripada individu yang berada dalam sesebuah kelompok. Okey. So ciri masyarakat ini kalau kita tengok dia orang ni sesebuah masyarakat ini dia mesti ada budaya. Dia mesti hidup dalam kelompok. Dia mesti berkomunikasi. Dan dia mesti ada organisasi sosial. Okey, dan berlaku perubahan dalam sesuatu perkara. Inilah ciri sesebuah masyarakat. So dia ada budaya, dia ada kelompok, okey, dan dia berkomunikasi sesama mereka. Kan? So ada kepimpinan, ada aturan, kan? Jadi itulah definisi masyarakat sebenarnya. Okey. Dan kalau kita tengok masyarakat alam Melayu, sebenarnya mereka memang ada semua ciri-ciri tersebut. Okey. Baik. So demografi ni kalau kita perhatikan background lah, macam mana keadaan yang mana pada ketika itu tugasan ataupun kerja mereka adalah pertanian lah, ataupun bertani, berdagang. Okey. So itulah yang berlaku pada alam Melayu pada ketika itu. Baik. So Ustaz tak nak bacalah yang koin Tejeran Ningrat itu. Okey, so kamu boleh baca nanti insya-Allah. Kalau kamu rujuk dalam buku kamu pun ada pandangan Rap Linton. Okey, Rap Linton dia cerita tentang masyarakat merujuk kepada apa. So kamu boleh baca nanti insya-Allah. Baik. So kalau kita tengok definisi masyarakat dalam konteks Malaysia okey. Kalau kita perhatikan masyarakat dalam konteks Malaysia pada hari ini dia adalah masyarakat plural. Kalau kita pernah dengar Islam plural kan. Islam plural ni dia membawa maksud diorang menyamakan agama-agama lain sama dengan agama Islam ataupun setaraf dengan agama Islam. Diorang memberi contoh sebagai contoh yang saya boleh bawakan diorang kata Kristian juga membawa keamanan, Islam membawa keamanan. Jadi apa yang bezanya? Kan hakikatnya keamanan yang didefinisikan oleh Islam dia adalah keamanan yang berbeza. Dia bukanlah keamanan dalam bentuk fizikal semata-mata, dia juga melibatkan spiritual. Jadi keamanan yang Islam bawa itu dia bersifat syumul, sempurna. Itu kita kena faham. Kita tak boleh nak mempluralkan, nak samakan apa semua kan. Jadi masyarakat plural ni dia terdiri daripada kepelbagaian bangsa yang membentuk satu kependudukan sebagai komuniti yang berasingan. Jadi komuniti yang berasingan ni dia mempunyai taraf yang sama. Itulah kefahaman plural yang kita boleh fahami secara umum insya-Allah. Baik. So kalau kita perhatikan di Malaysia, okey, terdapat 3 etnik utama Melayu, Cina, India, okey. So kalau di Sabah sebagai contoh,
Kadazan, Dusun, Bajau, okey. Di Sarawak, Iban, Melanau, okey. Jadi di sini kalau kita tengok wujud kepelbagaian, kan? Wujud kepelbagaian di situ. Jadi kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu pada satu ketika dahulu. Okey, kalau kita perhatikan dalam buku kamu pun sebenarnya, okey, Kesultanan Melayu Melaka ni dia muncul bermula pada tahun 1402 sehingga 1511. Okey, kurun ke-15 lah. Jadi daripada situ wujudlah pelbagai tradisi di sudut ekonomi, politik, budaya, okey. Yang mana terus diwarisi sehingga kinilah. Okey. Baik. So dalam buku kamu juga menceritakan tentang penjajahan Portugis pada 1511. Okey, kalau kita perhatikan kerajaan Melayu masih lagi bersambung, okey, dan diwarisi pada ketika itu. Kalau kita perhatikan dalam sejarah lagi 1641 sehingga 1824 tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda, kan. Ni dia sudut sejarah lah secara umum, kan. Baik. Cuma bila kita perhatikan masyarakat dalam konteks Malaysia pada hari ini, okey, masyarakat plural ini dia wujud disebabkan koloni ataupun kolonial lah, okey, penjajah, okey. Dan kalau kita perhatikan bila penjajah masuk, dia membawa juga kaum-kaum lain masuk untuk memenuhi peluang pekerjaan di tanah Melayu. Okey. Dan kalau kita perhatikan definisi Funival ni, masyarakat plural, dia kata bercampur antara sama lain. Kita bercampur tapi tidak bersatu. Okey. Hidup dekat-dekat, kan? Tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang pada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Okey, masing-masing mengagungkan budaya, agama dan bahasa tersendiri. Kan? Itulah masyarakat plural yang wujud. Baik. So kalau kita perhatikan masa zaman sebelum pra-koloni ataupun pra-kolonial lah, okey. Di situ wujudnya peradaban majmuk. Okey. Setelah berlaku penjajahan macam mana Ustaz sebutkan tadi, berlakulah masyarakat majmuk dan seterusnya berlakulah diversity ataupun kepelbagaian. Okey. So kita tengok apa benda ni peradaban majmuk ni, kan? Apa budaya majmuk ni? Okey, baik, kita tengok. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu lah. Okey, selepas kehadiran penjajah. Okey, jadi masa sebelum era penjajah disebut sebagai budaya majmuk. Budaya saja majmuk tapi masyarakat tidak majmuk. Kan? Jadi kalau kita perhatikan budaya majmuk ni tanah Melayu merupakan hasil pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. So setelah datangnya kolonial ini, okey, zaman koloni ini, okey, maka berlakulah masyarakat majmuk itu. Okey. So peradaban majmuk ni secara semula jadi fleksibel, tak ada paksaan. Ini sebelum datang koloni. Setelah datang koloni dia jadi masyarakat majmuk. Okey. So dia agak berbeza dekat situ. Okey, dia agak berbeza sebab kan saya dah sebut sebentar tadi bahawa kedatangan bangsa seperti China, India, kalau kita tengok sejarah pada tahun 1931 penduduk bukan Melayu lebih ramai daripada penduduk Melayu itu sendiri. Bayangkan kesan daripada kolonial yang membawa masuk pekerja-pekerja atas tujuan pekerjaan lah. Okey, atas tujuan memenuhi peluang pekerjaan. Baik. So kalau kita tengok yang ketiga, komponen etika dan peradaban. Sebelum tu untuk makluman kamu,
ini semua dia menyumbang kepada pembentukan etika dan peradaban dalam Malaysia sebenarnya. Okey, kesan dia bawa masuk, so wujudlah masyarakat majmuk. Okey, yang mana kalau sehingga ke hari ini masyarakat majmuk masih diguna pakai, dan kita memang menyebut bahawa kita adalah masyarakat majmuk. Okey, so memang kalau kamu tengok ada satu filem saya tengok tajuk dia apa Perebet Sapu, Perebet Sapu. So dekat situ menarik juga cerita dia. Kamu tengoklah nanti. Okey, dia cerita tentang bagaimana situasi budaya. Pelakon tu saya tak ingat nama dia. Okey, tetapi antara Melayu dan juga Cina lah. Okey, menarik cerita dia. Boleh tengok cerita tu. Baik. So, komponen etika dan peradaban yang seterusnya, yang ketiga, okay, kalau kita tengok pada era pra-kolonial, so ekonomi dan pasaran pada ketika itu semua berbentuk sara diri. Okay, so hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga lah. Okay. Baik, kalau kamu ingin lebih memahami tentang masyarakat majmuk ataupun pluraliti secara paksaan, kamu boleh rujuk pada muka surat 45 insya-Allah. Baik. So, kalau kita tengok ekonomi dan pasaran zaman pra-koloni ataupun sebelum penjajahan, senang cerita kan. So pada ketika itu sara dirilah. Okey, kegiatan perdagangan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan dia menjadi kegiatan terpenting lah dalam masyarakat. Baik, pada ketika itu kan masih mundur, masih tradisional. Okey. Bila datang era koloni, maka berlakulah proses pecah dan perintah. Kan? So lombong biji timah, ladang getah. So pada ketika itulah berlaku orang kata pengkhususan kaum dalam sesebuah bidang. So untuk bidang ekonomi dalam lombong biji timah contohnya kan, orang Cina, ladang getah India, nelayan, petani adalah orang Melayu. Kan? Setelah berakhirnya era penjajahan disebut sebagai era pasca kolonial, okey, berlakulah penyusunan semula, okey, supaya ekonomi itu menjadi seimbang semula. Walau bagaimanapun percubaan itu bagus. Okey, cumanya masih lagi ada kelumpungan dan perlu kepada pembaikan. Okey. Tapi baguslah usaha itu kan setelah berakhirnya zaman penjajahan. Sebab pada zaman era kolonial itu berlaku jurang perbezaan antara masyarakat yang agak tinggi. Okey. Sehingga hari ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan memang pun masih lagi jelas kita lihat bahawa di bandar-bandar besar masih dikuasai oleh bangsa Cina, kan, masih lagi benda tersebut kan. Walau bagaimanapun bila saya sebutkan perkara ini bukanlah bererti saya nak menanamkan kebencian, tidak, tetapi dia adalah bertujuan untuk kita mengambil manfaat hasil daripada pengalaman terdahulu. Kan? Jadi kita boleh lagi melakukan perubahan, dan hari ini alhamdulillah masih ramai pun kelompok Melayu, kelompok India yang diorang bukannya orang kata terkebelakang dari sudut ekonomi, dan mereka juga hari ini menjadi contoh kan, sebagai contoh Syed Mukhtar Al-Bukhari, sebagai contoh owner Air-Asia tu kan, okey. So banyaklah dalam kalangan Melayu, India yang menjadi pemegang ekonomi terbesar juga di dalam Malaysia ini pada hari ini. Baik, ini kita tengok kalau kita perhatikan dasar ekonomi baru, kan. So inilah langkah pertama dalam mewujudkan pembinaan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa. So wujudlah dasar ekonomi baru. Okey. So
bila wujud dasar ekonomi baru ini, banyaklah penambahbaikan yang diberikan, okey, oleh Tun Abdul Razak. Baik. So kalau kita perhatikan, dasar ekonomi baru ni berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik. Okey, seperti mana yang kita maklum 13 Mei 1969 berlaku satu peristiwa yang mana tidak dapat dilupakan. Okey. Dan peristiwa itulah menyebabkan berlakunya dasar ekonomi baru yang digagaskan oleh Tun Abdul Razak. Baik. So tujuan dasar ekonomi baru ni kalau kita tengok dia adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Okey. Dan yang kedua, nak susun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Seperti mana yang kita sedia maklum, dasar pecah perintah yang dibuat oleh penjajah itu, okey, dia menetapkan bahawa China bahagian lumbung biji timah, India ladang getah, Melayu, nelayan dan juga petani. Jadi Tun Abdul Razak tidak lagi mahu begitu. Okey, itulah tujuan dasar ekonomi baru dibangunkan. Okey, so dia sebenarnya serampang dua mata lah sebenarnya. Dia juga untuk mewujudkan perpaduan sebenarnya. Okey, perpaduan dan dalam masa sama juga sebagai titik mula lah untuk orang Melayu ni lebih giat untuk menceburkan bidang dalam bidang ekonomi. Okey. So kalau kita tengok dasar ekonomi baru ni, dia punya orang kata sasaran dia peratus kemiskinan tu dapat dikurangkan sehingga 16.7%. Okey. So kemiskinan di kawasan bandar dikurangkan sehingga 9.1%. Okey, manakala kawasan luar bandar 23%. Okey. Jadi adalah beberapa perkara lain kamu boleh rujuk dalam muka surat 52 nanti dalam buku kamu insya-Allah. Baik. So kalau kita perhatikan ini sasaran dan objektif dasar ekonomi baru ni yang saya sebut kepada kamu tadilah. So luar bandar 23%. Okey, bandar 9.1%. Okey, so jurang kemiskinan tu tinggi. Okey, so pada tahun 1990 sasaran itu begitulah. Okey, daripada 49 diturun kepada 16. Banyaklah tu. Kan? Jadi itu sasarannya. Baik. So pemilikan equity. Equity ni kalau ikut dalam kamus Persuratan Melayu ataupun kamus Dewan Bahasa, equity ni adalah saham. Pemilikan saham korporat. Okey, so Bumi Putra, bukan Bumi Putra. Okey, yang mana sebelum ni Bumi Putra 2.4 saja ataupun 2.4 kan. So 1990 disasarkan 30%. Baik. So dari sudut keputusan sasaran itu mencapai seperti mana yang tertera ataupun sebaliknya, maka itu kamu boleh rujuk dalam keputusan dasar ekonomi baru itu sendiri. Baik. So seterusnya kalau kita nak bincangkan lagi, kita akan masuk kepada perbincangan berikutnya lah. Falsafah dan pemikiran. Okey. Yang mana sebelum saya nak sentuh tentang falsafah dan pemikiran ini, dasar ekonomi baru ni dalam buku kamu dia ada membahaskan tentang strategi membasmi kemiskinan. Okey. So antara strategi dia kalau kita perhatikan pemerkasaan, okey, ataupun peningkatan. Okey, so kerajaan dia nak pastikan kualiti hidup masyarakat ni dapat ditingkatkan. Jadi kerajaan menyediakan beberapa kemudahan. Okey, antaranya pemberian subsidi ataupun bantuan modal. Sebagai contoh yang lain, memberi latihan dan teknologi. Okey. So kerajaan buka lebih banyak sektor pekerjaan. Okey. Kerajaan juga menyusun semula cara penggunaan tenaga. Okey. So
ini semua antara strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan. Baik. So, kita dalam perbahasan komponen yang berbentuk etika, so kita teruskan dalam perkara yang keempat dalam komponen pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian ini, iaitu falsafah dan pemikiran. So, falsafah dan pemikiran ini juga dia membentuk cara fikir. Okey. Dia membentuk cara fikir. So kalau kita tengok falsafah dan pemikiran tradisional ni, kalau kita tengok apa maksudnya. Okey. Falsafah dan pemikiran tradisional ni dia adalah perspektif atau pandangan. Pandangan ini berpandangan. Kan? Pandangan ini ataupun perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Okey. Jadi tradisional punya pemikiran, okey, matlamat dah sedia dah. Okey. So pilih saja bagaimana cara nak mencapai matlamat tersebut. Manakala lawan kepada falsafah dan pemikiran tradisional ini adalah falsafah pemikiran moden, yang mana falsafah pemikiran moden ini, ataupun kita ringkas tentang pemikiran moden lah. Pemikiran moden ni memberi pandangan bahawa manusia berhak menentukan matlamat hidup dia sendiri dan berhak memilih bagaimana cara untuk mencapai matlamat tersebut. Kan? Baik. So, kedua-dua falsafah ini dia ada pro and kontra sebenarnya. Okey, pro and kontra. Baik. Kita tengok bila dalam konsep falsafah dan pemikiran tradisional ni, matlamat ni dia telah ditentukan dan ditetapkan dan manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Dan falsafah dan pemikiran moden ini dia memberi ruang untuk manusia menentukan matlamat. Itu dia punya definisi yang telah saya bacakan kepada kamu sebentar tadi Okey. So dalam bab falsafah dan pemikiran ini, kalau kita perhatikan Ibn Khaldun, dia punya pandangan, dia punya pendapat, segala-gala proses untuk kita capai, dia perlu kepada ilmu. Okey. Yalah, sama ada matlamat tu telah ditentukan, ditetapkan ke, ataupun matlamat kita pilih sendiri. Okey. Semua itu mesti berasas kepada ilmu, yang mana ilmu tersebut mesti diintegratekan, mesti disatukan, disepadukan antara ilmu agama dan juga ilmu mu'alat. Baik. So, apa benda ilmu alat ni, Ustaz? Okay. So, ilmu alat ni ilmu selain daripada agama lah. Okey, contohnya ilmu geografi ke, ilmu apa ke. Okey. Jadi ilmu bahasa ke, semua kena integrate. Dia tak boleh dipisahkan. Okey. Jadi kalau matlamat telah ditentukan sekalipun, sekiranya matlamat tersebut tidak menepati dengan syarak ataupun ilmu yang kita pelajari yang dibenarkan oleh syarak, maka kita tetap tidak boleh membuat ataupun melaksanakan matlamat tersebut. Okey. So kalau kita perhatikan Ibn Khaldun ni, beliau merupakan seorang tokoh yang hebat. Okey, beliau buku beliau yang terkenal antaranya adalah Muqaddimah, okey, yang banyak para orang kata apa, sejarawan merujuk tentang aspek ketamadunan. Jadi buku tersebut banyak memberi manfaat sehingga ke hari ini. Itu makluman pelajar-pelajar sekalian So Imam Ibn Khaldun ni kalau kita perhatikan, dia dilahirkan pada 27 Mei pada tahun 1332 Masihi dan beliau telah meninggal dunia pada 1406 Masihi. Okey. So kalau kita tengok mula-mula Ibn Khaldun ni dia mula menulis mula tumpu perhatian dia ke dalam bidang penulisan ni pada tahun 1387. Ini sebenarnya ada dalam buku kamu pun. Saya just share supaya kamu boleh menambah ataupun memudahkan kamu nanti untuk lebih faham, insya-Allah. Dan
beliau pakar lah dalam bidang agama, bidang logik, bidang falsafah, mantik dan sebagainya. Kalau Aristotle, Plato, okey, apa seorang lagi Archimedes dan sebagainya, ini merupakan bidang yang beliau kuasai. Okey. Jadi falsafah-falsafah yang wujud daripada tamadun Yunani, okey, uh, dikuasai oleh beliau dan beliau mengintegrasikan ilmu falsafah ini dengan ilmu agama. Okey, supaya manusia dia tidak hanyut dengan ilmu falsafah sehingga menghilangkan nilai-nilai agama yang sepatutnya dia dahulukan. Baik, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, itu antara perkara yang membentuk etika dan juga peradaban dalam tamadun. Okey. Jadi beberapa perkara yang kita sentuh pada awal tadi, okey, tentang geografi, okey, tentang demografi dan sebagainya, itu semua cara ataupun bagaimana etika dan peradaban itu terbentuk dalam masyarakat kepelbagaian sebenarnya. Okey, nanti kalau kamu inginkan sesuatu yang lebih, orang kata apa, pure kan, kamu bolehlah search tentang bagaimana cara hidup, bagaimana penulisan, bagaimana Ibn Khaldun ini boleh membangunkan sebuah kitab mukadimah tersebut yang membincangkan tentang ketamadunan. Okey, dan majoriti yang membaca kitab tulisan Ibn Khaldun ini semuanya menterjemahkan dalam proses membina tamadun dan mereka berjaya. Baik. So, kalau kita perhatikan sarjana barat pun ada menyebut tentang beliau kan. So, ahli falsafah Islam yang tiada taranya kan. Ahli sejarah dan falsafah agung kan. So, dia diagungkan oleh non-Muslim. Okey. Baik. Pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, kita akan teruskan kalau kita, kenapa kita sentuh Selat Melaka ni sebagai gelanggang kepelbagaian? Sebab kita berada dalam alam Melayu dan kita nak tahu bahawa sejarah kita sebenarnya menyumbang kepada proses etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat pada hari ini. Okey, dalam diversity yang ada pada hari ini, Selat Melaka merupakan sebuah penyumbang ataupun sebuah asas dalam proses pembentukan etika dan peradaban. Baik. So, bila berlaku proses interaksi, okey, dengan proses pembudayaan yang diintegrasikan dengan masyarakat yang berbilang ras atau etnik ini, okey, melalui aktiviti perdagangan, melalui aktiviti perkahwinan, okey, maka berlakulah proses etika dan peradaban itu. Baik. So, interaksi di peringkat tamadun itu pun berlaku. Kan saya dah sebutkan tadi, pada awal kelas kita, yang mana Selat Melaka ataupun Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu merupakan pusat utama kan, ataupun kota metropolitan lah senang cerita kan. So berlaku interaksi dan kepelbagaian kan. Berlaku interaksi dalam kepelbagaian masyarakat, ras, etnik dan juga budaya. Kan. Baik. So kalau kita tengok dalam satu kaum, contoh orang Melayu ni dia ada Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, banyaklah lagi kan. So orang Cina dia ada dia punya pecahan-pecahan kaum dia tersendiri ataupun kita namakan sebagai kabilah kan. So orang India kan. So semua ni masing-masing ada budaya dan adat istiadat ataupun adat resam masing-masing. Kan. So pegangan agama walaupun berbeza kan, tetapi dari sudut budaya sama. Kan. Sebagai contoh orang Jawa, orang Banjar kan, dia orang bangsa yang sama, ada juga agama yang berlainan, tapi budaya tetap sama. Kan. Baik. Pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, so kita tengok sedikit secara ringkas insya-Allah
Yang mana Kesultanan Melayu Melaka ni dia merupakan lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Okey. So kita tahu bahawa Melaka ni digelar sebagai the Venice of the East, kan? So semua pedagang berkumpul kat situ. Cina ke, India ke, Arab ke, Parsi ke. Parsi ni kira Iran pada hari ni lah. Okey. Baik. So kesan daripada pertembungan tersebut, dia menyumbang kepada keagungan Kesultanan Melayu Melaka tu. Yang pertama sekali kita tengok aspek pemerintahan, kan? So kalau kamu nak baca apa yang Ustaz sebut ni, dia berada dalam muka surat 55 lah. So aspek pemerintahan kita tengok, okay, kesan perdagangan, berlaku perkahwinan antara orang Arab dan orang Melayu. So berlakulah percampuran, okay, amalgamasi, dan turut serta bersama-sama dengan amalgamasi itu agama, budaya, okay, maka wujudlah ajaran Islam. Okay. So ajaran Islam yang berkembang itu, okay, Sultan Melaka pada ketika itu, dia juga sebagai seorang Muslim, okay, dengan sebab dia ada kuasa, maka wujudlah hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, kan. So kalau kita perhatikan, pegawai istana ni dia ada etnik Melayu, dia ada juga etnik India. Tapi macam saya katakan tadi lah, okay, dia bukanlah bersifat paksaan pada ketika ini. Dan pada ketika ini tidak ada lagi lah visa dan pasport. So dia orang boleh je datang, menetap, dan tidak ada satu aturan seperti mana zaman koloni. Okay, ini adalah zaman pra-kolonial. Okay, kamu kena faham perkara tersebut. Dan perkara ni juga memberi jawapan kepada kita bahawa maknanya etnik ni bukanlah semata-mata pada zaman kolonial, tetapi zaman pra-kolonial pun sudah ada etnik yang berbeza di alam Melayu. Kan? Kita tengok perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Okey, baik. So apa lagi yang menyumbang kepada keagungan Melaka ni? Yang kedua adalah perdagangan lah. Okey, so bila ada undang-undang laut Melaka ni, maka keselamatan laut Melaka ni terjamin. Daripada perompak, lanun dan sebagainya. Okey. So kependudukan. Okey, zaman plurality, ya Allah sebut kan. So penghijrahan daripada pedagang Arab, okey. So pada ketika itu juga menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. So wujudlah masyarakat baru, okey, Baba, Nyonya, Melayu, Arab dan sebagainya. Okey, ini menyumbanglah sebab bila berlakunya amalgamasi itu, dia orang akan menyebarkan tentang kebaikan, kehebatan alam Melayu pada ketika itu, khususnya Kesultanan Melayu Melaka. Maka yang keempat, apa yang menyumbang pada keagungan Melaka ini lagi? Dia adalah kepelbagaian budaya, kan? Kepelbagaian budaya itu wujud, kan? Baik. So setelah berlakunya era pra-kolonial, maka berlakulah era kolonial pula. Datang pula British ni, okey, maka berlakulah yang tadi pembudayaan majmuk, kan. Sekarang ni bila datang kolonial Inggeris ni, maka berlakulah masyarakat majmuk, okey. So seperti mana yang kita tahu, gold, gospel, okey. So ini antara orang kata tujuan utama kedatangan British. Okey, kalau kita perhatikan berlakunya secularism ataupun pemisahan antara agama dan sains. Okey, yang mana dia orang menganggap agama sebagai penyumbang kepada perselisihan. Hari ini kalau kita faham begitu, kita fikir begitu, bermakna kita telah secara tidak langsung lah, okey, terjajah pemikiran kita dengan cara fikir orang-orang barat. Hakikatnya agama itu bukan menyumbang kepada perselisihan dan perpecahan. Sebenarnya perpecahan bermula daripada manusia itu sendiri. Okey. Dan pada ketika ini sains dianggap sumber penyatuan. Okey, sebab bila orang faham dengan cara faham yang sama, maka penyatuan akan wujud. Okey.
Sehingga mereka ni menafikan unsur-unsur spiritual, okey, ataupun rohaniah lah. Okey. So bila diorang datang, diorang pecahkan sultan jaga agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, maka berlakulah pemecahan. Okey, so kehakiman, eksekutif dan perundangan. Baik. So berlakulah proses pemodenan barat. Okey, tengok kat situ kan. So negara kolonial sekular akan wujud. Okey. Baik. So hari ni kalau kita perhatikan lagi bila berlakunya pembentukan masyarakat majmuk di era kolonialisme British ini, dia menyebabkan berlaku banyak pecahan. Okey, banyak perpecahan, bukanlah kesepaduan. Okey. Bukan sekadar negara kita untuk makluman pelajar-pelajar sekalian sebenarnya negara lain juga mengalami proses yang sama seperti India, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Okey. So kalau kita tengok penaklukan kolonial barat ini, dia bukan sekadar menakluk ruang fizikal, maksudnya ruang negara kita saja, tapi dia juga menakluk ruang epistemologi sebenarnya, iaitu spiritual, pemikiran, cara fikir kita. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi kesan daripada itu, hilanglah kita punya kekuatan sistem pemikiran kita sebab kita bergantung semata-mata kepada barat. Dan walaupun wujudlah seperti Tok Kenali dan sebagainya dan Datuk Bahaman, ramai lagi yang lain-lain kan. Tetapi tetap juga berlaku kehilangan kekuatan sistem pemikiran peribumi. Okey, kita lah peribumi itu kan. Jadi zaman kolonial ni kalau kita perhatikan dia berlakunya detik pembentukan masyarakat majmuk dan juga pembangunan negara lah. Okey. So kalau sebelum ni hanya orang Melayu, so bila datangnya orang barat ini, okey, penjajah ini, so pada pertengahan abad ke-19 orang Cina pula datang. Kan dibawa oleh kolonial ini. Yang mana terlibat dalam proses apa? Proses pelombongan biji timah. Okey, abad ke-20 kalau kamu perhatikan, peladang dan penoreh getah orang India datang untuk bekerja di ladang dan sebagai penoreh getah lah. Okey. So macam saya katakan tadi, pada tahun 1931, okey, kita tengok pada tahun tersebut orang bukan Melayu melebihi penduduk Melayu. Bayangkan. Kan. Jadi pada ketika itu juga berlaku pembahagian dari segi ruang dan juga ekonomi lah. Macam saya katakan, di bandar orang Cina, di kampung orang Melayu, di ladang orang India. Kan. Jadi inilah yang disebut sebagai masyarakat majmuk yang dibentuk oleh golongan kolonial ataupun penjajah ini. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita dah nak menyentuh pada bab yang terakhir sebenarnya, ataupun tajuk yang terakhir dalam bab yang ketiga ini. Walau bagaimanapun ada sedikit huraian-huraian ringkas berkenaan dengan definisi-definisi syaja'ah dan sebagainya selepas ini. Okey, cumanya saya nak sentuh pendigitalan sejagat ini sebenarnya dia juga menyumbang kepada proses etika dan peradaban sebenarnya. Okey. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang etika, okey, cuma kali ni kita akan tengok bahawa pendigitalan ini juga menyumbang kepada etika dan juga peradaban. Baik. So, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian bila berlakunya perkembangan teknologi digital ni,
sebenarnya dia memberi satu cabaran yang besar. Ustaz, maknanya memang salah ni je. Tak. Ada juga kebaikan sebenarnya. Kan ada je kebaikan. Bukan saya nak kata salah 100% tidak. Okey. Tapi macam saya katakan tadi, teknologi digital ini dia dikuasai oleh barat sebenarnya. Okey, baru-baru ni Elon Musk dia beli Twitter, betul tak? Kan? Mark Zuckerberg dia beli WhatsApp. Kan? So Facebook tu dah dia punya kan. Jadi semua dikuasai oleh mereka dan diorang sahaja yang berhak dan berkuasa dalam mewujudkan konten, kan, mewujudkan sesuatu perkara tersebut sama ada bermanfaat ataupun sebaliknya. Kan. Jadi itu cabaran kita lah. Okey. So walau bagaimanapun aspek media ini sama ada cetak ke elektronik ke, dia ada peranan dia tersendiri lah. Okey. Dia ada peranan sendiri. Dia juga berperanan dalam membina kesepaduan juga. Okey. Antara etnik sebenarnya. Okey. Kalau dia disalahgunakan maka dia akan jadi sebaliknya lah. Okey. Macam saya katakan tadi, kalau disebabkan barat ni memang menguasai media, okey, so dengan mudahlah budaya-budaya itu teresak masuk sebenarnya dalam kehidupan pemikiran dan juga budaya lah, kan. So kalau kita perhatikan impact media digital ke atas etika dan peradaban ni kita boleh tengok melalui jaringan komunikasi yang ada pada hari inilah. Okey. Dia memang mendekatkan silaturahim, okey. Meningkatkan juga taraf hidup kalau kita tengok dengan e-dagang pada hari ini. Okey, dia juga membuka ruang perkongsian ilmu kan. So sharing knowledge pada hari ini yang kamu sendiri boleh belajar pelbagai perkara melalui YouTube sahaja. Kan. So macam ustaz, bila ustaz buat ni, ustaz letak dalam YouTube and then ustaz share kan. Ini salah satu medium. Inilah kebaikan yang wujud dalam pendetilan sejagat yang mana kita tidak mahu nafikan dia. Kan. Tapi dalam masa sama cabaran dia juga besar kepada kita kan. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. So kita tengok sedikit tadi saya dah sebutkan setiap tamadun dia ada nilai etika dan peradabannya tersendiri. Okey, so kita tengok secara ringkas insya-Allah pada hari ini apa erti ataupun apa maksud. Okey. Kalau nilai etika dalam Islam ni apa maksud dia? Nilai etika dalam peradaban Melayu ni apa dia? Nilai etika dalam peradaban Cina ni apa? Kita tengok secara ringkas lah pada petang ni ataupun pada hari ni insya-Allah. Baik. So ada hikmah kat situ, ada hurriyah kat situ, ada syaja'ah kat situ. Okey, ada adalah kat situ. Baik, kita tengok satu persatu secara ringkas. Syaja'ah ni apa maksud dia? Okey, syaja'ah ni kalau kita tengok dia bermaksud keberanian lah. Okey. So dia berani menerima musibah, okey, ataupun berani dalam mengerjakan sesuatu ataupun menegakkan sesuatu. Okey. So kategori berani ni juga ada beberapa kategori. Okey. Yang mana kalau kita tengok berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Okey. Berani membela hak milik, kan, berani membela kesucian agama. Jadi ini nilai akhlak, okey, dan peradaban dalam tamadun Islam sebenarnya. Dia mesti ada syaja'ah. Okey. Yang kedua dia ada hikmah, kan. So hikmah adalah orang yang dapat mengawal dirinya daripada akhlak yang buruk ataupun mazmumah. Baik. So dalam hikmah ni dia mengetahui kebenaran dan dia mengamalkan kebenaran tersebut. Okey. So dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okey. Jadi hendaklah kamu mengajak kan orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan? So hikmah ni menurut mufassirin dia adalah Al-Quran, manakala mau'izatul hasanah dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
So penting untuk kita faham syaja'ah itu apa, hikmah itu apa. Okey. Dan hikmah ini dia dalam Quran Allah kata yu'til hikmata. Okey, Allah akan memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah ni faqad utiya khairan katsira. Maka dia akan diberi kebaikan yang amat banyak. Kan? Jadi kita doalah kepada Allah supaya kita mendapat hikmah. Okey. Supaya kita mendapat kebaikan yang banyak sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. So Ustaz tak detailkanlah kamu boleh dengar semula nanti dan kamu boleh tengok dan baca semula insya-Allah. Yang ketiga adil. Okey, meletakkan satu sesuai pada tempat dia, itu adil dalam Islam. Adil dalam Islam bukan bererti 50-50 tapi adil dalam Islam dia meletakkan satu tempat itu sesuai pada tempat dia. Macam kamu sekarang ni sebagai pelajar, kamu kena bertanggungjawab bertanggungjawab bahawa kamu sebagai seorang pelajar lah menunaikan tanggungjawab kamu sebagai pelajar, kan? Jangan buat benda lain ketika menjadi seorang pelajar ini, kan? Jadi itu adalah adil sebenarnya. Ifah maksudnya kesucian. Okey. So memelihara kehormatan. Jadi hari ini dengan media sosial kan. So ada TikTok dan sebagainya, macam-macam kan dalam TikTok ni saya tengok kan. Masing-masing nak buat trending punya apa tarian dan sebagainya kan. So ataupun pergerakan kan. Jadi tidak perlulah kan. Yang pakai purdah pun sama je naik kan. Yang pakai tudung labuh sama je naiknya kan. Jadi pada saya elakkan lah sebab ini melibatkan muruah ataupun maruah. Baik. So jangan kita mudah-mudah kan nak menjual diri kita dengan cara yang begitu kan. So hakikatnya itulah nilai diri kita lah. Sama ada lelaki ataupun perempuan sama je sebenarnya. Okey. Baiklah. Seterusnya al-hurriyah. Okey, hurriyah. So hurriyah ni maksud kebebasan. Mana dalam Islam ada kebebasan. Cumanya kebebasan itu ada keterbatasannya. Sebab kita terikat diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebebasan itu bukanlah bererti kebebasan yang mutlak. Kan dia ada lagi keterikatan yang mana keterikatan tersebut bertujuan supaya kita tidak jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Okey? Baik. So kalau kita tengok kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam bersuara, kebebasan dalam memiliki harta, berfikir, tak ada masalah nak fikir apa, fikirlah. Kan? So kebebasan beragama sebagai contoh kan, la ikraha fid din. Jadi bagi orang-orang non muslim ni kita tidak ada paksaan ke atas mereka. Kan? Kita menyuarakan menyarankan untuk menerima Islam, tapi kita nak kata kau masuk Islam kan, paksa tak boleh. Habis Ustaz, orang Islam ni pun tak boleh kan paksa-paksa. Islam bila dia dah mengucap dua kalimah syahadah, bererti dia telah rela untuk menerima segala-galanya kebertanggungjawaban sebagai seorang penganut dan juga sebagai seorang hamba. Jadi tidak ada alasan untuk dia menggunakan dalil tidak ada paksaan dalam agama. So dia mesti mengamalkan agama itu. Okey, kalau dia menyatakan bahawa tak boleh paksa aku nak solat suka hati aku nak solat ke tak kan. Tak bolehlah begitu sebab dia telah mengucap dua kalimah syahadah, dia telah bersaksi bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib dipatuhi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk dia dengar, patuh dan amal apa yang Nabi buat. Okey. Jadi dia tidak boleh menggunakan hujah yang sebegitu lagi. Okey. Biasanya orang salah fahamlah menggunakan dalil la ikraha fid din itu. Baik. So ini nilai etika dan peradaban dalam tamadun Islam. So dalam tamadun Melayu ada tak nilai etika dan peradaban? Ada. Yang mana kita sebut pada awal tadilah kan. Dia ada dia punya adat kepercayaan dia. Kan? Bila jalan depan orang tua dia tunduk, kan? Bila cakap orang tua bercakap dia tak bercakap, kan? Bila orang tua bertanya, dia menyahut, dia respon. Dalam suasana hari ni, dia respon dalam WhatsApp lah. Kan bila ustaz tanya ataupun apa-apa apa-apa maklumat ustaz berikan kan. So sebagai seorang pelajar,
dia kena membuktikan hormat dia. Okey, dengan cara dia respon, terima kasih ustaz, thumb up ke kan, apa semua kan. So itu salah satu cara nak menggambarkan adab sebagai kita seorang Melayu. Okey, dan juga Muslim lah. Baik, air dicincang tidak akan putus. Okey, seorang berbudi kita berbahasa. Okey, ini semua adalah nilai etika dalam peradaban dalam tamadun Melayu. Okey, ni ada dia punya definisi lah. Okey, kita tengok sekali imbas insya-Allah. Nanti kamu boleh tengok satu persatu dengan lebih detail insya-Allah. Okey. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kan. So air dicincang tidak akan putus. Sebenarnya kalau kita perhatikan pepatah-pepatah ini sebenarnya dia ada kaitan langsung dengan Islam sebenarnya. Ni sebagai contoh, apa kaitan dia dengan Islam ataupun apa kita boleh sinkronisekan dengan apa yang Islam bawa ialah dalam Quran, ya ayyuhalladzina wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan, janganlah kamu bertolong-menolong dalam perkara kemungkaran. Okey. Air dicincang tidak akan putus, orang berbudi kita berbahasa. Ini dalam Quran pun ada, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang bagi kamu penghormatan, berilah penghormatan kepada dia sama ataupun lebih baik. Okey, seorang berbudi kita berbahasa. Muafakat membawa berkat kan. So kita kena waqtasimu bihablillah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Quran Allah sebut, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah Taala, janganlah kamu berpecah belah. Dia ada hubung kait kan. Jadi ini semua adalah contoh-contoh antara lain tadi kita dah tengok ulun, ren, zong, li, ini semua adalah prinsip nilai etika yang terdapat dalam tamadun Cina. Kan? So ada tadi dalam slide ustaz yang awal, kamu boleh tengok nanti insya-Allah. Okey. Ini dia punya penelitian secara terperinci lah. Okey, hubungan asas manusia. Okey, yang tadilah kita sebut ulun tu, ren, zong, li. Okey, kamu boleh tengok nanti kemanusiaan. Jadi semua ini kalau kita perhatikan tadi, antara elemen universal yang wujud dalam sesebuah tamadun adalah nilai kepercayaan. Kan? Nilai kepercayaan yang ada dalam sebuah tamadun. Inilah dipercayai, dipegang oleh masyarakat Cina pada zaman tersebut, yang mana bukan zaman tersebut saja, sehingga ke hari ini, yang mana dia inilah yang menjamin keharmonian sesebuah tamadun sebenarnya. Baik, konsep ren, tengok kat situ kan. Okey. So, tamadun Cina, okey, saya tak nak baca panjang lebar. Okey. Semuanya kamu boleh tengok satu persatu. Okey. Kata-kata Confucius sebagai contoh. Okey, baik. So, nilai etika dan peradaban dalam tamadun India. So, kita tengok nama tu, Satyam. Okey, Satyam. Okey. So, dia ada karma. Ini kepercayaan orang-orang India lah ataupun Hindu ni. Jadi kita orang Islam boleh tak? Tak boleh lah percaya karma ni. Tiba-tiba kita nak cakap tu kena karma tu. Kau buat aku, Allah buat engkau balik. Itu karma. Bukan. Itu kita sebut sebagai takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Kita pegang dengan konsep takdir. Kita tak pegang dengan konsep karma. Ataupun qada qadar kita pegang. Okay. Baik. So, dharma, ketaatan. Okay. So, dalam barat pun ada juga tamadun dan kepercayaan barat sebenarnya. Okay. Cumanya dia ni bersifat moral, yang mana dan etika. Dia kalau majoriti kata tak salah, maka dia tidak bersalah lah pada pandangan mata manusia. Kan? Sedangkan nilai etika dan peradaban dalam tamadun Islam, dia bersifat mutlak daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, mesti kita melihat apa hukum dan syariat Allah nyatakan terlebih dahulu. Baik. So okey. Tengok budaya barat kat situ. Okey.
Kalau kita tengok Taman Barat ni, dia punya nilai pegangan love, respect and forgive. Okay. Bercantik dah tu kan. Cumanya cara dia orang mendefinisikan love itu adalah menurut cara fikir mereka tersendiri. Tidak berdasarkan wahyu seperti mana yang Islam gariskan. Okay. Baik, kesimpulannya apa? Peradaban ni secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan pemikiran, okey, sehingga ke akhir ayat tersebutlah. Okey, baik. So, pencapaian dan pembangunan dalam segala perilaku ataupun perlakuan. Okey. So, bila ada perlakuan, ada pemikiran, ada sifat sopan santun dan sebagainya, okey, maka di situlah berlakunya proses peradaban. Okey. So ilmu etika dan peradaban ni dia penting sebab apa? Untuk kita membangunkan masyarakat, kita nak bina masyarakat ini, kita nak bagi kejayaan, dia mesti bergantung kepada ilmu tentang etika dan peradaban ini. So kena belajarlah kan ilmu tentang etika dan peradaban ini. Kalau kita tak tahu sejarah daripada awal tentang Kesultanan Melayu Melaka, tentang kolonial dan sebagainya, so bagaimana kita nak bangga ataupun kita nak mempunyai jati diri dalam diri kita sendiri. Okey? Baik. So juga apa yang kita bincang ni sebagai pengajaran Okey. So insya-Allah yang lain-lain tu kamu boleh baca insya-Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada kita punya pertemuan pada hari ini dan insya-Allah semoga kamu mendapat manfaat, okey, dan diberi kemudahan dalam kefahaman insya-Allah, dan minta untuk kamu baca semula buku kamu supaya mungkin boleh memberi lebih kefahaman kepada kamu setelah kamu membaca, walaupun kamu telah mendengar apa yang telah saya sampaikan, tetapi untuk lebih jelas dan lebih clear, faham kekaburan ataupun persoalan yang mungkin terbuku dalam hati kamu, Ustaz syorkan untuk kamu teruskan membaca buku yang telah kamu beli tersebut. Baik, wallahu a'lam bissawab. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih